Kalau tadi saya telah berikan angka 39 kes, doktor baru memberitahu dan memaklumkan kepada saya bahawa telah meningkat kepada 59 kes gigitan setakat ini. Mengapakah penyakit rabies ini dikatakan bahaya? Sebenarnya sebelum ini kita telah disahkan bebas rabies, namun disebabkan mungkin menurut doktor perkongsian sempadan kita dengan negara jiran, di mana negara jiran mungkin tidak mengambil langkah sewajarnya untuk memastikan anjing-anjing yang berkeliaran di kawasan-kawasan itu bebas daripada penyakit ini. Dan kita juga akan memperhalusi perbincangan ini dengan membawa pengertian kepada apakah sebenarnya itu rabies dan bagaimana ia merebak. Bersama saya di dalam studio Datuk Dr. Quazza Nizamuddin Hassan Nizam, yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterinary Pembangunan. Terima kasih kerana bersama kami, Datuk. Dan pada pagi ini kita bincangkan rabies. Apakah sebenarnya itu rabies ataupun penyakit anjing gila? Rabies ni adalah satu penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus ni biasanya boleh menjangkiti mamalia, haiwan dan sebagainya. Tapi kejadian rabies serata dunia kebanyakannya berlaku dengan anjing, di kalangan anjing. Sebab dia boleh merebak melalui gigitan dan virus itu berada dalam air liur. Dan apabila anjing itu gigit, virus itu akan turun melalui air liur dan menjangkiti seseorang itulah. Jadi mengapa anjing lebih cenderung untuk menjadi vektor kepada penyakit ini? Ya, sebab anjing ni yang biasanya boleh menggigit dengan mudah, dan bila ada tanda-tanda klinikal dari segi behavior, kelakuan dan sebagainya, dia jadi agresif, dia menggigit. Tapi haiwan lain contohnya kalau lembu terkena jangkitan, dia tidak menggigit biasanya, ya. Dan itulah mudah untuk anjing merebakkan penyakit ini. Sebab tu critical control point adalah untuk mengawal anjing-anjing, terutama anjing-anjing yang terbiar dan tidak bertuan. Kalau kita lihat kepada anjing yang telah dijangkiti rabies, adakah anjing itu akan berkelakuan dengan keadaan tidak menentu, ataupun adakah ada tanda-tanda lain yang ada pada anjing tersebut? Dia biasanya akan mula-mula menunjukkan kelakuan yang agresif, dan menggigit dan air liur yang banyak, dan kalau dikurung tu dia akan menggigit besi dan sebagainya. Dan selepas satu tempoh tu dia akan jadi apa dipanggil paralytic form, maknanya dia akan lumpuh dekat dagu dan sebagainya, dan tidak ada selera makan dan demam. Itulah. Dan tindakan yang terpaksa diambil untuk mengawal populasi anjing yang liar, yang tidak bertuan ini, mungkin dianggap drastik oleh setengah pihak, namun ia perlu. Boleh doktor perjelaskan mengapa dan kenapa tindakan-tindakan seperti ini terpaksa diambil? Sebab biasanya kalau anjing itu bertuan, kalau dia disimpan dalam kurungan, dalam rumah dan sebagainya, tidak ada kata orang pendedahan dengan anjing yang tidak bertuan, yang liar. Sebab pembawaan virus ni kebanyakan apa yang kita nampak atau daripada kes-kes yang berlaku, apabila kita ambil sampel otak daripada anjing yang berkeliaran tidak bertuan tu positif. Dan mereka pun tidak menunjukkan tanda-tanda klinikal yang jelas. Ini bermakna dalam satu kumpulan anjing yang mungkin ada di luar yang berkeliaran tu, kita tidak boleh membezakan antara yang ada penyakit dan mungkin tidak ada penyakit. Sebab kejadian penyakit ni bergantung pada viral load dia, maknanya berapa banyak virus yang ada dalam anjing tersebut. Kadang-kadang mungkin dia menunjukkan tanda klinikal yang jelas, ada yang tidak menunjukkan tanda klinikal yang jelas, tidak yang jelas, ya. Jadi dalam keadaan itu kita kena berhati-hati, terutama pengendali ataupun mereka yang terlibat dalam penangkapan anjing. Jadi risiko tinggi, ya, kalau katakan kita berhadapan untuk menangkap anjing yang ada rabies, mungkin terjangkit melalui gigitan pada pengendali yang nak tangkap anjing itu. Doktor, bagaimana pula dengan keadaan pada anjing bertuan sekiranya dijangkiti oleh penyakit rabies, di mana ada berlaku suatu keadaan di mana anjing liar terbiar mungkin menggigit anjing yang bertuan ini? Apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh pemilik anjing tersebut? Jadi biasanya anjing itu
perlu ataupun kes ini perlu dimaklumkan pada pejabat veterina yang terdekat, dan tindakan kuarantin akan dibuat oleh Jabatan Veterina. Dan kita akan melihat, observe, pantau apa yang akan terjadi dalam at least 2 minggu. Maknanya kalau dia ada menunjukkan tanda-tanda penjangkitan, dan kita terpaksa musnahkan, kita terpaksa. Sebab bila dah terjangkit, agak sukar untuk nak rawatnya. Vaksinasi adalah sebelum terkena gigitan. Vaksin yang dikatakan telah pun ada, bagaimana, adakah anjing-anjing ataupun pemilik-pemilik anjing perlu terus memberikan vaksin ini kepada anjing mereka, anjing di bawah jagaan mereka, untuk mengelakkan daripada anjing-anjing ini terkena virus? Kita memberi penekanan pada kawasan-kawasan yang bersempadan dengan negara jiran untuk memberi pemberian vaksin itu. Tapi sebenarnya, macam saya dah maklum tadi, kalau anjing itu tidak ada kontak dengan haiwan terbiar, insyaAllah tak ada masalah. Maknanya kalau kita simpan, kurung, tidak lepas bebas, dan apabila kalau nak bawa keluar pun ada bertali, tak ada masalah. Jadi dia punya point dia, kalau tak digigit tak ada masalah. Tak vaksin pun tak apa. Tapi yang penting kawal anjing kita. Sebab ada kes-kes di Perlis contohnya, di mana ada anjing bertuan, tetapi mereka lepaskan keluar merayau di luar, dan masa itulah berlakunya gigitan anjing liar, ataupun daripada anjing liar dia gigit anjing yang bertuan ni, dan dia balik dia gigit tuan dia. Ini yang patut boleh dielakkan sebenarnya kalau ada tanggungjawab tinggi di antara pemilik-pemilik anjing ni. Itulah kita amat sarankan supaya pemilik-pemilik anjing ni simpan anjing mereka dalam kurungan, dalam rumah, dan apabila nak keluar ikat anjing itu. Doktor, kesannya kepada manusia pula, bagaimana, adakah 59 kes ini yang telah Datuk sebutkan pada saya sebentar tadi telah pun diambil tindakan sewajarnya? Adakah mereka telah selamat, ataupun adakah ada di antara mereka yang menunjukkan tanda-tanda dijangkiti virus rabies? Biasanya apabila kita seseorang tu terkena gigitan anjing, dia akan ke hospital. Dalam kes ni semuanya dah telah ke hospital dan telah pun diberikan rawatan vaksin dan imunoglobulin oleh pihak hospital. Dan setakat ni tidak ada masalah, walaupun pihak hospital akan terus memantau pesakit-pesakit ni. So yang penting ialah kalau kita dah terkena gigitan, tindakan pertama adalah untuk membasuh tempat gigitan tu secepat mungkin dengan sabun, dengan air selama at least 5 minit. Kemudian terus ke hospital untuk dapatkan suntikan di hospital. Dan insyaAllah tak ada masalah. So far, semua yang terkena gigitan tu tidak ada menunjukkan apa-apa tanda. Apakah bahayanya rabies kepada manusia? Dia akan sama dia punya serangan tu pada sistem saraf kita, dan akan menyebabkan masalah pada sistem saraf. Bila sistem saraf, kelakuan akan terganggu dan selera makan. Semua tu lebih kurang sama lah, sebab rabies manifestasinya sama dalam kalangan mamalia yang terkena jangkitan. Dan setakat ni, apakah mungkin program anjuran Jabatan Veterinary yang sedang terus dijalankan untuk memberi pendedahan kepada orang ramai terhadap penyakit ini, dan juga langkah-langkah untuk mengawal? Sebenarnya salah satu pendekatan yang penting yang kita ambil adalah untuk memberi kesedaran awam, pihak sekolah dan juga mereka-mereka yang umum, orang awam ni perlu tahu tentang virus ni, dan bagaimana nak elakkan daripada terkena gigitan. Itu yang penting. So ada dua part dalam benda ni. Satu ialah pemilik anjing itu sendiri. Pastikan anjing mereka tidak dilepaskan. Itu kalau boleh dibuat, saya rasa banyak masalah boleh diselesaikan. Kedua, untuk awam, elakkan daripada kumpulan anjing-anjing yang berkeliaran. Jangan pergi kacau anjing ini, dan mereka akan agresif dan akan gigit orang yang dekat dengan anjing tersebut. Dan kita akan ambil tindakan untuk tangkap anjing-anjing yang berkeliaran ini untuk kita musnahkan. Apabila kita lihat apa yang dilakukan oleh pihak Jabatan Veterinary, mungkin ada setengah pihak yang menganggap ia kejam. Apakah penjelasan, Datuk?
Okey, macam saya maklum, isunya ialah apabila berlaku dalam kejadian penyakit ini di kalangan anjing yang terbiar ni, kita menghadapi kesulitan mengenal pasti mana yang terjangkit dan tidak terjangkit. Sebab ada pihak-pihak NGO kata buat mass vaccination. Tapi kalau mass vaccination, masalahnya adakah yang ini berjangkit ataupun yang ini tak berjangkit. Dan kita nak handle anjing-anjing ini, mungkin kalau terjangkit akan menjangkiti balik manusia yang mengendalikan haiwan. Itulah risikonya. Jadi dalam keadaan tu kita terpaksa mengimbangkan antara keselamatan pada manusia ataupun haiwan, ya. Kalau risikonya adalah tinggi pada manusia, maknanya kita terpaksa ambil tindakan yang lebih agresif. Dan tindakan yang sama diambil di Amerika Utara pada populasi rakun yang menyebabkan menularnya penyakit rabies di sana. Jadi tidak ada bezanya sebenarnya kalau dilihat dengan apa yang dilakukan oleh Jabatan Veterinary. Dan tindakan ini diambil ke atas stray ataupun haiwan-haiwan yang tidak bertuan. Kepada yang bertuan, seperti yang dimaklumkan oleh Datuk tadi, ada langkah penjagaan kuarantin yang diambil 2 minggu, di mana anjing akan dipantau sekiranya ada terkena virus ini. Dan tuan-tuan ataupun pemilik-pemilik anjing diberi pendedahan supaya terus menghantar anjing mereka untuk mendapat vaksin. Walaupun anda rasa tidak perlu, mungkin kalau nak elak sama sekali daripada terus dijangkiti, vaksin ini akan memberi kesan yang besar kepada anjing anda. Datuk, apakah pula dengan keadaan di kawasan-kawasan lain yang tidak hampir kepada sempadan, yang tidak berdekatan, misalnya Pulau Pinang, Perak dan sebagainya, yang mungkin jauh sedikit daripada keadaan di mana jangkitan ini mula dikesan, iaitu di Perlis dan juga di Kedah? Apakah mungkin akan berlaku perebakan virus ini kepada negeri-negeri lain di Malaysia? Sebab tu kita perlu pastikan tak ada perebakan penyakit ke bawah. Sekarang ni dah di mainland ni dekat seberang Perai Utara kita dah kenal pasti jangkitan, dan setakat ni belum menurun lagi ke daerah-daerah lain. Jadi strateginya adalah untuk kawal populasi anjing liar daripada seberang Perai Selatan ke atas. Jadi kita buat mopping up dan untuk musnahkan, dan supaya tidak ada anjing yang turun ke bawah dan menjangkiti anjing di Perak dan Selangor. Jadi di negeri-negeri lain yang tidak ada wabak, yang penting macam saya dah maklumkan, simpan anjing itu terkawal, jangan ada kejadian gigitan dengan anjing yang bertuan dengan yang tidak bertuan ataupun yang liar. Jadi kadang-kadang pemilik anjing ni dia panik lah, tapi di sebelah bawah Perak ni tak ada masalah so far, insyaAllah. Bagaimana pula dengan mereka yang mungkin terkena gigitan anjing, sama ada anjing di bawah jagaan mereka ataupun anjing liar? Apakah yang perlu mereka lakukan? Bagaimana untuk menghubungi pejabat veterinary terdekat? Kita ada perhubungan baik dengan Jabatan Kesihatan, tak ada masalah. Cuma yang penting ialah mereka tergigit, macam saya kata, basuh luka di mana gigitan itu berlaku, dan cepat-cepat pergi ke hospital. Apabila pergi ke hospital, mereka akan isikan dia punya maklumat tu, dapatkan maklumat dan hantar pada kita. Dan kita perlu pergi dan cari anjing yang menggigit, yang ada kes gigitan. Jadi kalau bertuan senang lah, dia ada dalam rumah dia, kita boleh bawa dan buat kuarantin dan buat pemeriksaan. Tapi yang tak bertuan masalah. Kita nak cari anjing mana yang menggigit supaya kita nak kenal pasti adakah dia positif untuk rabies dan sebagainya. Seperti yang Datuk terjelaskan tadi, haiwan mamalia yang mungkin terkena virus ini, apakah mungkin virus ini merebak kepada kucing dan haiwan-haiwan lain yang populasinya liar? Boleh kalau digigit oleh anjing yang positif dengan rabies. Tapi setakat ni kita belum jumpa apa-apa kejadian ataupun kes seperti di mana haiwan liar yang haiwan lain selain daripada anjing terlibat. Sebab biasanya saya rasa secara lazimnya kalau anjing kejar kucing, kucing lari, so dia mengelakkan. So itulah secara natural lah. Jadi so far tidak ada kejadian haiwan-haiwan lain yang terlibat dalam kejadian kes. Langkah keselamatan untuk orang awam yang perlu diambil untuk mengelakkan mereka terkena virus ini?
terutama sekali anak-anak kecil. Itulah, kalau kita jumpa kumpulan anjing yang kata orang berkeliaran ataupun tidak bertuan duduk di satu sudut, kita jangan menghampirinya, kita elakkan. Elakkan itu yang penting, dan jangan baling batu, kayu dan sebagainya, dan provoke anjing-anjing ni. Nanti bimbang anjing itu akan attack ataupun akan gigit kanak-kanak tu ataupun anak yang ikut laluan tu. Cari laluan alternatif. Jangan berhadapan dengan anjing-anjing berkeliaran ni. Dan kalau terjumpa, kita mintalah maklum pada pejabat veteriner daerah yang terdekat. Supaya tindakan kawalan ke atas tangkapan boleh kita buat ke atas anjing-anjing liar. Baik, Datuk, terima kasih kerana bersama kami. Adakah Datuk mempunyai sebarang pesanan akhir untuk para penonton Selamat Pagi Malaysia, terutama sekali mereka yang berada di dalam kawasan di utara tanah air? Itulah, saya nak tekankan lagi, pemilik anjing ni, satu ialah ada dua perkara. Satu ialah yang anjing yang tidak bertuan dan anjing yang bertuan. Yang anjing yang bertuan ni, pastikan anjing itu dikawal dan dikurung di dalam rumah, dan jangan lepas bebas. Dan kalau nak bawa keluar, kena ada diikat untuk dibawa keluar untuk berjalan. Jangan terkena gigitan. Itu satu, pemilik anjing. Yang stray ni, awam kena elakkan untuk berhadapan, engage dengan stray. Jadi kalau kita boleh ambil dua tindakan mudah ni, insyaAllah tak ada masalah. Itu yang penting. Dan maklum pada kita mana kumpulan-kumpulan anjing liar ni, supaya kita boleh ambil tindakan tangkapan anjing tersebut. Terima kasih, Datuk, sekali lagi.